Saya sekarang berada di Pekan Nibung Tebal, Pulau Pinang. Pekan ini terletak di sepadan antara Pulau Pinang dan Negeri Perak. Di sebelah selatan daripada Pekan Nibung Tebal ini terletaknya Pekan Parit Buntar, iaitu pekan pertama Negeri Perak yang akan kita temui sekiranya kita menyusur jalan Federal Road 1 dari arah utara. Kawasan ini pada kurun ke-19 terkenal dengan perusahaan ladang tebu dan industri pembuatan gula. Kebanyakannya diusahakan oleh orang-orang Cina suku Hokkien yang datang dari Pulau Pinang. Pada video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda beberapa kawasan yang terlibat di dalam pertempuran Perang Dunia Kedua di Melaya pada tahun 1941. Saya juga akan menerangkan beberapa kesilapan besar taktik yang digunakan oleh General Staff Malaya Command, khususnya yang dipimpin oleh Lieutenant General A.E. Percival dan juga Lieutenant General Heath dalam mempertahankan Melaya daripada serangan tentera Jepun yang mara dari arah utara. Saya ingin tegaskan bahawa video ini bukanlah jurnal ilmiah dan perkongsian maklumat yang saya buat cumalah untuk memberikan gambaran kasar mengenai apa yang berlaku pada bulan Disember 1941 hingga menyebabkan seluruh Melaya berjaya ditawan oleh tentera Jepun. Walaupun pada hakikat sebenar, tentera British mempunyai keupayaan dan kekuatan mengambil kira bentuk muka bumi semula jadi di Melaya untuk mengekang kemarahan tentera Jepun yang dipimpin oleh General Yamashita. Saya tujukan video ini kepada rakan-rakan saya di dalam Tentera Darat Malaysia yang meminta saya untuk membuat video penerangan ini bagi memberikan gambaran kesilapan strategi dan rentetan kesilapan beberapa keputusan Lieutenant General A.E. Percival sewaktu mempertahankan Melaya pada tahun 1941. Buku-buku rujukan yang saya gunakan bagi pembikinan video ini adalah: yang pertama, buku bertajuk The War in Malaya yang ditulis oleh Lieutenant General A.E. Percival sendiri. Yang kedua, buku The Defence and Fall of Singapore yang ditulis oleh Profesor Brian P. Farrell dari National University of Singapore. Yang ketiga, buku The Japanese Trust Australia in the War of 1939 to 1945 yang ditulis oleh Sir Lionel Wigmore. Buku ini adalah pernyataan rasmi penglibatan tentera Australia di rantau Asia Pasifik sewaktu Perang Dunia Kedua. Ianya telah ditauliahkan oleh Australian War Memorial yang berpusat di Canberra pada tahun 1957 sebagai rekod rasmi dari kerajaan Australia. Dan buku terakhir adalah buku Who Dies Fighting? A Personal Account of the War and the Fall of Singapore 1942 yang ditulis oleh Major Angus Rose, salah seorang pegawai tentera 2nd Argyll yang terlibat di dalam perang di Melaya pada tahun 1941 dan 1942. Kesemua buku-buku ini ada dalam simpanan dan koleksi peribadi saya sendiri. Selain daripada buku-buku yang saya nyatakan tadi, saya juga telah berkongsi beberapa pandangan dan nota maklumat dengan beberapa pengkaji sejarah, khususnya dari Scotland yang mempunyai akses kepada diary perang atau war diaries unit-unit tentera British yang terlibat di dalam pertempuran di Melaya pada tahun 1941 dan 1942. Kebanyakan dokumen berkaitan Perang Dunia Kedua di Melaya telah dinyah klasifikasi dari dokumen rahsia kepada umum bermula pada tahun 1992. Ini mengambil kira tiada keperluan untuk kerajaan British menutup kelemahan jeneral mereka sewaktu perang selepas tamat Perang Dingin. Justru, banyak buku rujukan dan kajian baru dibuat selepas tahun 1992 yang menceritakan mengenai peristiwa pertempuran dunia kedua di Melaya pada 1941 dan 1942 dengan lebih terperinci, tepat dan terbuka. Dalam sesi video kali ini, saya akan membawa anda semua menelusuri Jalan Raya Federal Road 1 daripada Pekan Nibung Tebal ke Kuala Kangsar dan melawat beberapa kawasan yang sangat strategik untuk dipertahankan tetapi dipilih untuk ditinggalkan terus
tanpa sebarang tentangan. Tindakan ini telah mengakibatkan tentera British gagal secara keseluruhan dalam mempertahankan segmen utara dan middle Melaya daripada serangan tentera Jepun. Tanpa membuang masa lagi, jom ikut saya kali ini bagi kita sama-sama melawat kawasan bersejarah yang terlibat di dalam pertempuran Perang Dunia Kedua di Melaya pada tahun 1941. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari para penonton channel Malayan History TV. Pada hari ini saya berada di Pekan Nibung Tebal, iaitu sebuah pekan yang terletak di dalam negeri Pulau Pinang. Saya sekarang berada di tengah-tengah Sungai Krian. Di hadapan saya adalah Sungai Krian yang sangat lebar dan juga dalam. Sungai ini adalah it's not an exact borderline, tetapi boleh dikatakan penanda yang menunjukkan persempadanan antara negeri Perak dan juga negeri Pulau Pinang. Tetapi sempadannya bukan mengikut arah aliran sungai, kecuali di kawasan yang lebih sebelah timur kita, di kawasan daerah Selama, persempadanan antara negeri Perak dan juga Pulau Pinang dan juga negeri Kedah adalah sungai ini. Tetapi apabila kerajaan British mengambil alih Pulau Pinang daripada negeri Kedah, dia telah mengukur sempadan mengikut kaedah pengukuran di atas daratan. Tapi itu adalah cerita lain. Saya ingin tunjukkan kepada anda mengenai kisah pertempuran Battle of Melaya yang berlaku pada tahun 1941 dan juga tahun 1942. Iaitu daripada 8 Disember 1941 hingga 31 Januari 1942. Saya berada di tapak yang sangat signifikan bagi segmen Northern Melaya, iaitu negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Saya juga sedang mencari runtuhan jambatan yang diletupkan oleh unit Bombay Sappers and Miners daripada pasukan 11th Indian Division yang pada ketika itu dipimpin oleh General Officer Commanding GOC, iaitu Lieutenant General Murray Leon. Major General Murray Leon. So di hadapan saya ni, kalau kita dapat tengok, adalah akses paralel jalan raya dan juga jalan kereta api. Di sebelah kanan saya adalah landasan kereta api. Jambatan ni sudah diperbaharui seawal tahun 2000-an lah, iaitu 2008 hingga 2010. Dan saya nak tunjukkan kepada anda, sekiranya perkiraan saya betul, runtuhan jambatan lama yang diletupkan oleh unit Bombay Sappers and Miners, sebuah jambatan yang merentangi Sungai Krian daripada arah Pekan Nibung Tebal di sebelah Pulau Pinang untuk bergerak ke arah selatan, iaitu menuju Ipoh. Sekiranya perkiraan saya betul, ini adalah runtuhan yang diletupkan oleh tentera British sewaktu mereka berundur. Dan arahan yang dikeluarkan oleh General A.E. Percival, iaitu GOC Melaya Command, pemimpin tertinggi Melaya Command pada ketika itu, adalah supaya pasukan 11 Indian Division yang kalah bertempur di kawasan Jitra, Gurun, untuk meninggalkan Pulau Pinang pada 16 Disember 1941, melintasi sungai ini, dan jambatan ini perlu diletupkan seawal 17 Disember 1941. Dan saya pernah kongsikan juga mengenai kisah pertempuran Battle of Titi Karangan, di mana pasukan 12th Indian Brigade, mereka perlu melalui akses jalan raya pada
tarikh dan juga waktu hampir yang sama, iaitu tactical retreat dia bergerak daripada arah river crossing di Selama menuju ke kawasan yang dipanggil Pondok Tanjung, seterusnya ke Taiping. Dan mereka perlu melintasi river crossing tersebut selewat-lewatnya pada 18 Disember 1941. Dan Lieutenant General A.E. Percival juga mengarahkan keseluruhan pasukan 11 Indian Division yang mempunyai komposisi 3 buah brigade melintasi sungai ini, kerana intelligence waktu itu telah menyatakan bahawa jalan yang menghubungkan antara Kelian Intan, Pekan Gerik melalui Kampung Kurunai dan juga ke arah Kuala Kangsar tidak mampu dipertahankan oleh pasukan yang berkekuatan satu company lah, iaitu C Company yang dipimpin oleh Captain Kenneth pada waktu itu. So nak tak nak mereka perlu melintasi sungai ini seberapa segera, kerana taktik yang digunakan oleh tentera British, dia nak mengelakkan being cut off from behind. So apabila ketakutan menjala pada waktu itu, retreat daripada Pulau Pinang terpaksa dilakukan secara tergesa-gesa. Dan pasukan yang diarahkan untuk mempertahankan Pulau Pinang hanyalah pada kekuatan satu batalion, iaitu 5th 14 Company yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Mohed waktu itu. Satu company mempertahankan pulau, diarah untuk pull out, terutamanya daripada kawasan Bayang Lepas. Kawasan Bayang Lepas telah ditinggalkan walaupun ada fortification, kubu berbentuk simen dan sebagainya. Dan orang-orang Inggeris juga telah diarahkan untuk being evacuated lah daripada Pulau Pinang daripada 13 Disember hingga 16 Disember. Dan berlaku evacuation besar-besaran, massive evacuation daripada Pulau Pinang, penduduk berbangsa Eropah, sehingga meninggalkan kesan yang mendalam di kalangan penduduk tempatan. Kerana penduduk tempatan melihat dengan jelasnya bahawa orang putih waktu itu tidak mahu mempertahankan Pulau Pinang dan meninggalkan saja Pulau Pinang. Dan daripada tarikh 11 Disember hingga 16 Disember 1941, Pulau Pinang telah dibom secara incessantly, tanpa henti. Dan tentera Jepun telah mengebom Pulau Pinang dengan intention untuk membunuh seberapa banyak penduduk civilian, kerana dia mahu meninggalkan kesan di minda bahawa chaos berlaku dan panik ni, Lieutenant Colonel Masanabu Suji tersebut pada waktu itu telah mencipta satu doktrin ataupun satu strategi supaya Pulau Pinang ini dibom bertubi-tubi tanpa mengira sama ada yang menjadi mangsa orang awam ataupun tentera. Kerana dia nak tinggalkan satu kesan psikologi yang mendalam di kalangan orang awam. Dan taktik tersebut menjadi. Tentera British meninggalkan Pulau Pinang, penduduk Eropah meninggalkan Pulau Pinang, menaiki kapal seterusnya ke Singapura. Ada yang menaiki kereta api daripada Pulau Pinang pergi ke Ipoh dan Kuala Lumpur seterusnya ke Singapura. Tetapi saya nak tunjukkan pada hari ini jambatan yang telah dibom oleh pasukan Bombay Sappers and Miners daripada pasukan 11 Indian Division adalah yang berada di hadapan kita. Dan dia telah dibom dengan tergesa-gesa. Dan seterusnya apabila tentera 11 Indian Division pada waktu itu yang dipimpin oleh Major General Murray Leon, dia telah dipecat oleh A.E. Percival kerana gagal mempertahankan Northern Malaya dan diganti dengan seorang pemimpin pada peringkat brigade, iaitu Brigjen Archibald Paris, dinaikkan pangkat menjadi Acting Major General 11 Indian Division untuk mempertahankan kawasan Kampar. Tapi pertahanan tersebut juga gagal lah. Dan kita akan menyusul jalan Federal Route 1 ni. Sebelah kanan saya ni adalah jambatan moden, Federal Route 1. Kita akan cuba cari kesan-kesan kemusnahan pertempuran Battle of Malaya, terutamanya melibatkan jambatan yang telah dimusnahkan. Seterusnya, saya akan tunjukkan kepada anda satu kawasan yang dipanggil Bubu Pass, yang diceritakan di dalam buku Who Dies Fighting yang ditulis oleh Major Angus Rose, iaitu seorang pegawai tentera Argyll. Dan kawasan tersebut tidak dipertahankan, which is satu tindakan yang sangat tak cerdik lah daripada aspek ketenteraan.
Sebelum saya meneruskan video ini, adalah penting untuk saya menerangkan secara terperinci mengenai kedudukan ataupun disposition unit-unit tentera British pada 18 Disember 1941 untuk pemahaman yang lebih jelas. Selepas berlakunya kekalahan mengejut tentera British daripada pasukan 11 Indian Division di Jitra dan juga Gurun, Lieutenant General Sir Louis Heath, GOC 3rd Indian Corps bersama Lieutenant General Arthur E. Percival, GOC Melaya, telah membuat beberapa keputusan drastik. Antaranya, memecat Major General Murray Lyon yang ketika itu memimpin Division ke-11 tentera British India dalam pertempuran di Jitra dan Gurun dan menggantikan tempat beliau dengan Brigjen Archibald Harris daripada pasukan 12th Indian Brigade. Tempat Brigjen Archibald Harris digantikan oleh Lieutenant Colonel Ian McAllister Stewart sebagai GOC memangku pasukan 12th Indian Brigade. Pasukan ini telah bertempur cemerlang di kawasan Titi Karangan di Kulim pada 17 Disember 1941 dan ini merupakan faktor mengapa Brigjen Archibald Harris telah dipilih untuk menggantikan tempat Major General Murray Lyon untuk memimpin pasukan yang lebih besar iaitu Division ke-11 Tentera British India. Lieutenant General Percival turut mengarahkan agar ibu pejabat dan semua anggota Division ke-11 Tentera British India yang ketika itu berpengkalan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang untuk berundur ke arah selatan melepasi Sungai Kerian, tempat di mana kita berada sekarang. Tindakan ini sekaligus menandakan bahawa tentera British tidak bersedia untuk mempertahankan pangkalan udara Butterworth dan juga Pulau Pinang. Pulau Pinang diputuskan untuk ditinggalkan terus dengan anggota Strait Settlement Volunteer Force Pulau Pinang dan satu kali kekuatan company dari pasukan 5th 14 Punjab Battalion yang sebelum itu ditugaskan menjaga lapangan terbang bayang lepas untuk ditarik ke kawasan Nibung Tebal dan dibawa berundur ke Kuala Kangsar. Pada ketika itu juga, Percival telah mengarahkan supaya First Independent Company atau pasukan Federated Malay States Volunteer Force dari Perak iaitu anggota 1st Battalion untuk mengawal jalan raya Federal Route 1 dari kawasan Jambatan Sungai Kerian ke kawasan Kamunting, Taiping. Selain daripada melaksanakan aktiviti sabotaj untuk merosakkan kulvert dan lintasan sungai serta melepaskan kunci air untuk membanjiri sepanjang laluan jalan dari Parit Punta ke Taiping. Tentera Gurkha daripada Company B dan juga C pasukan 2nd Battalion 1st Gurkha Rifles di bawah pasukan 28 Indian Brigade telah diarahkan untuk mengawal jambatan ini dan juga jambatan kereta api di sebelah jambatan kita berada sekarang serta menunggu kehadiran musuh pertama iaitu untuk establish contact dengan musuh sebelum mereka meletupkan jambatan ini daripada digunakan oleh tentera Jepun. Selain daripada itu juga, General Percival turut mengarahkan supaya pasukan 3rd 16 Punjab yang sebelum itu telah bertempur di Keruh, Perak untuk mengawal satu kawasan river crossing di Selama, Perak. Selepas kesemua anggota daripada pasukan 12th Indian Brigade yang dipimpin oleh Lieutenant Colonel Ian Stewart selesai berundur dari kawasan Titi Karangan dan melintasi kawasan Sungai Kerian di Selama, Perak untuk mereka seterusnya diatur gerak bertempur di sumpitan di kawasan Great Perak. Antara asas utama kenapa Lieutenant General Percival memutuskan untuk tidak mempertahankan lapangan terbang bayang lepas Pulau Pinang adalah kerana kemudahan tersebut tidak mempunyai kepentingan yang signifikan bagi kegunaan tentera British. Dinyatakan bahawa landasan yang ada di lapangan terbang bayang lepas adalah merupakan landasan yang pendek dan juga ditambah dengan faktor kekalahan teruk tentera British di kawasan Jitra dan juga Gurun, Percival sebagai GOC Melaya Command telah menerima nasihat daripada Lieutenant General Sir Louis Heath dan Major General Murray Lyon
supaya kawasan pertahanan seterusnya ditumpukan di kawasan Sungai Perak, iaitu di Kuala Kangsar, khususnya di kawasan sekitar Jambatan Iskandar dan juga Jambatan Keretapi Enggur, berbanding stand pertahanan dibuat di Sungai Krian di mana tempat kita berada sekarang. Pertempuran di sini berlaku pada 17 Disember 1941 sewaktu anggota tentera Gurkha mengawal jambatan ini, dan di dalam kekalutan ratusan pelarian orang-orang Malayan melarikan diri dari Pulau Pinang ke arah Parit Buntar. Tentera Gurkha dari B Company telah dikejutkan dengan kehadiran Advance Unit tentera Jepun yang menaiki kereta dengan dipandu oleh seorang lelaki Melayu untuk melepasi jambatan ini. Di dalam War Diary tentera British, diceritakan bahawa tentera Jepun berkenaan dilihat sedang mengacukan pistol ke arah orang Melayu yang memandu kenderaan tersebut. Satu pertempuran sengit telah tercetus di kepala jambatan Sungai Krian ini di mana tentera Jepun cuba untuk menanggalkan bahan letupan yang telah dipasang di jambatan ini. Sewaktu kekalutan pertempuran yang sengit, tentera Jepun telah melempar grenade dan seorang askar Gurkha berpangkat sarjan telah mengorbankan dirinya dengan meniarap di atas grenade berkenaan bagi memberikan masa untuk pegawai tentera British dari Royal Engineers menekan plunger untuk meletupkan jambatan ini. Disebabkan kekalutan serangan yang berlaku, jambatan Sungai Krian ini hanya mampu dimusnahkan separuh daripada struktur asal, dan situasi ini membolehkan unit infanteri tentera Jepun memanjat di atas palang dan berjalan kaki menawan jambatan ini, selain memudahkan unit engineer tentera Jepun membaiki jambatan dalam masa yang singkat. Pertempuran sengit juga dilaporkan berlaku di jambatan keretapi Sungai Krian bersebelahan jambatan ini. Namun, unit engineer tentera British berjaya meletupkan jambatan berkenaan dengan diberikan tembakan perlindungan daripada C Company tentera Gurkha. Seterusnya, mereka semua berundur ke arah Parit Buntar. So, unit tentera Jepun yang melalui Federal Route 1 yang melintasi Sungai Krian ni adalah daripada 5th Guard Division yang membawa aset Type 95 Hago tank dan juga Type 97 Chiha tank, dan mereka adalah daripada unit Seki Detachment. Saya pernah ceritakan mengenai kisah pertempuran Battle of Titi Karangan di mana kereta kebal daripada Seki Detachment terhenti di satu kawasan yang berhampiran jambatan Batu Perkaka kerana jambatan tersebut sempat diletupkan oleh tentera British daripada unit 12 Indian Brigade. Dan apabila tentera British, unit Bombay Cyprus and Miners meletupkan jambatan ni, 15 Engineers Regiment daripada Imperial Japanese Army telah membaiki jambatan ni dalam masa yang sangat sekejap, 1 atau 2 hari, dan mereka melalui river crossing ni, lintasan sungai di mana jambatan ini telah diletupkan dengan membawa tank Type 95 Hago dan juga Type 97 Chiha. Dan mereka menuju terusnya ke Taiping dan juga untuk pertempuran di utara Ipoh, iaitu di kawasan Kantan ataupun kawasan Sungai Siput, di mana mereka telah bertembung dengan 12 Indian Brigade yang dipimpin oleh pada waktu itu Lieutenant Colonel Ian Stewart dinaikkan pangkat untuk memimpin 12 Indian Brigade, apabila Brigadier Archibald Paris dinaikkan pangkat untuk memimpin 11 Indian Division. Dan saya sendiri, apabila saya baca buku sejarah, pada pandangan saya keputusan General Percival untuk tidak mempertahankan kawasan ini yang sangat strategik, yang mempunyai akses laluan kereta api dan juga jambatan, adalah satu tindakan yang sangat-sangat bodoh dan tidak bertanggungjawab, hanya kerana mereka tidak mahu susah bertempur. Kerana doktrin peperangan tentera British ni, dia memerlukan clear perimeter line of front line dan juga rear. So bila berlaku panik, jalan-jalan daripada Selama, Pondok Tanjung ke Taiping tidak dapat dipertahankan, dan juga daripada Kampung Kerunai
Greek, Kuala Kangsar tidak dapat dipertahankan. Mereka takut tentera Jepun yang datang daripada arah dua jalan tersebut membuat maneuver cut off di selatan kita lah, sekiranya mereka mempertahankan kawasan ini. Tetapi apabila dia meninggalkan saja kawasan ini, meletupkan jambatan dan meninggalkan saja, tidak mempertahankan, dia memudahkan kawasan ini ataupun arah akses laluan, sama ada jambatan kereta api dan juga jalan ini digunakan oleh 5th Guard Division untuk mengangkut troops dan juga aset strategik, iaitu kereta kebal Type 95 dan juga 97 lah. So kawasan ini telah ditinggalkan pada 17 dan juga 18 Disember. Jambatan jalan raya ini diletupkan, termasuk juga pada waktu itu jambatan kereta api ini turut diletupkan. Dan kita akan bergerak ke kawasan yang lebih selatan. Saya nak tunjukkan satu kawasan yang sepatutnya dipertahankan tetapi ditinggalkan sebegitu saja, iaitu kawasan Bubu Pass antara Kuala Kangsar dan juga Ipoh, which bagi saya satu lagi debacle yang sangat besar lah daripada aspek defense strategi. Jom kita pergi.